Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua pada hari ini? Okey, diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat. Teruskan buat ulang kaji di rumah. Okey, jadi hari ini kita nak terus lagi belajar masih lagi dalam tajuk perbelanjaan penggunaan. Jadi hari ini kita nak tengok tentang faktor-faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Maksudnya bila seseorang pengguna tu dia nak beli barang, apakah faktor yang mempengaruhi dia membuat keputusan untuk membeli ataupun tidak membeli sesuatu barang. Okey, jadi kita tengok dulu apakah faktor-faktornya. Okey, ini adalah faktor-faktornya iaitu pendapatan, harga, pengiklanan dan pemasaran, barang pengganti, cita rasa dan segmen pasaran. Sekarang kita pergi pada faktor yang pertama dulu iaitu pendapatan. Jadi pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perbelanjaan pengguna. Okey, jadi semakin tinggi pendapatan pengguna, semakin banyaklah dia berbelanja. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, ni adalah contoh taburan peratus isi rumah mengikut aras pendapatan di Malaysia. Jadi kalau kita lihat trend di sini menunjukkan semakin lama pendapatan isi rumah di Malaysia semakin tinggi. Okey. Kemudian kita tengok pula jualan kereta di Malaysia. Okey, jualan kereta di Malaysia meningkat dengan ketara setiap tahun. Ini menunjukkan pendapatan penduduk di Malaysia semakin meningkat sebab tu dia orang dah boleh beli kereta. Okey, sekarang kita tengok pula corak perbelanjaan pengguna pendapatan tinggi, dan juga pengguna pendapatan rendah dan pendapatan sederhana. Okey, jadi kalau kita tengok daripada graf ini, dia menunjukkan apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada sini adalah kumpulan pengguna yang berpendapatan rendah, dia lebih banyak menggunakan duitnya untuk perbelanjaan perumahan macam sewa rumah, bayar loan rumah, untuk elektrik dan air serta makanan dan minuman. Jadi pengguna pendapatan rendah lebih tertumpu kepada perbelanjaan keperluan asas. Tetapi golongan pendapatan sederhana dan pendapatan tinggi yang mempunyai lebihan pendapatan selain daripada keperluan asas, jadi mereka membelanjakan duit untuk perkhidmatan lain seperti rekreasi, restoran dan hotel, hiasan, penyelenggaraan isi rumah dan sebagainya. Ini adalah contoh pada tahun 2014. Sekarang kita tengok faktor yang kedua iaitu harga. Okey, kita kena ingat balik apa yang kita belajar dalam tajuk permintaan. Bab 2 tajuk permintaan. Apabila harga naik, permintaan akan turun. Apabila harga turun, permintaan akan naik. Jadi harga mempengaruhi perbelanjaan pengguna. Sebab itulah bila ada jualan murah, ada sale, pengguna akan berbelanja dengan banyak. Dan begitu juga apabila permintaan melebihi
penawaran. Jadi harga akan naik. Okey, contohnya katakan ikan. Okey, semasa musim tengkujuh, nelayan tak boleh pergi ke laut untuk menangkap ikan. Jadi, ikan tak banyak dekat pasar dan menyebabkan permintaan ikan melebihi penawaran. Dan ini menyebabkan harga ikan akan naik. Okey, jadi bila harga ikan naik, jadi orang akan kurang berbelanja untuk membeli ikan. Jadi kita tengok faktor yang ketiga pula. Faktor yang ketiga adalah faktor harga barang pengganti. Okey. Barang pengganti adalah dua jenis barang yang mempunyai fungsi penggunaan yang sama. Okey, contohnya macam sayur sawi dan sayur bayam. Okey, bila harga sawi mahal, orang akan cari pengganti sayur yang lain, iaitu contohnya bayam. Jadi bila harga sawi naik, permintaan bayam akan meningkat dan begitulah sebaliknya. Jadi barang pengganti ni sangat mempengaruhi perbelanjaan pengguna. Okey, contoh lain adalah seperti minuman. Okey, contohnya katakanlah harga minuman ringan tertentu naik. Jadi pengguna akan pergi membeli minuman ringan jenama lain yang harganya lebih murah. Okey, walau bagaimanapun ada juga jenis barang yang tidak ada banyak barang pengganti seperti gula, garam, minyak petrol dan ubat. Jadi walaupun harga naik, tapi perbelanjaan terhadap barang ini masih lagi sama. Okey, jadi contohnya katakan orang tu sakit darah tinggi, dia mempunyai penyakit darah tinggi. Jadi dia mestilah kena makan ubat darah tinggi. Okey, takkan nak makan ubat sakit perut pula kan? Okey, jadi walaupun harga ubat darah tinggi mahal, dia terpaksa beli juga sebab tidak ada barang pengganti yang hampir. Okey, kita tengok faktor yang seterusnya adalah pengiklanan dan pemasaran. Iklan sangat mempengaruhi seseorang pengguna untuk membeli sesuatu barang. Okey, biasanya pengguna ni dia akan tertarik dengan iklan. Okey, kalau kita tengok pada gambar biasanya iklan tu gambar dia cantik kan. Jadi kita akan rasa tertarik nak beli. Okey, macam itu juga pemasaran. Okey, kalau pemasaran